Perkara lama terkejang berbulan-bulan hingga ombak dada kencang turun dan naik tidaklah sama dengan amalan mahukan tenaga gagah. Tentulah si Kasan Tobek juga tidak berniat mahukan tenaganya gagah apabila datuknya si Tok Semulih mandikan dia apung semasa masih kecil tatkala terkial-kial berjalan. Bimbang juga datuknya akan lutut cucunya akan terkoyak luka kalau jatuh tersungkur. Sebab itu, Kasan Tobek dimandikan amalan apung apabila dijirus air 7 kuala sungai. Beberapa kali Kasan Tobek jatuh tersungkur. Tidak pernah pun dia mengalami luka kepala lutut. Ketika umurnya 10 tahun pun, Kasan Tobek tidak berasa sakit apa-apa tatkala jari kakinya ditusuk lidi enau hinggakan tembus sampai ke sebelah. Sengaja Kasan Tobek tidak cabutkan lidi enau yang melekat ke daging itu kerana merasa terlalu sakit sekiranya disentak. 3 hari Kasan Tobek biarkan sampaikan daging membusuk barulah lidi enau berkenaan dapat disentap keluar. Memang Kasan Tobek tidak bimbang apa-apa kalau terjatuh di mana-mana setelah datuknya Tok Semulih ingatkan dia mengenai mandi air apung 7 kuala sungai. Sekiranya terluka akibat jatuh tergelincir, Kasan Tobek sekadar pupukkan dengan tasak sarang lelabah yang melekat pada bumbung atapnya sahaja. Dia juga akan kunyah pucuk senduduk lalu dipupukkan pada luka, biarkan darahnya tidak meleleh berterusan. Tetapi kulit Kasan Tobek tidak sama dengan kawannya, iaitu Tapalekeh. Cubalah Tapalekeh jatuh tersungkur hingga luka kepala lutut, nescaya berminggu-minggu dia menahan kesakitan. Dipupuklah dengan tasak sarang lelabah yang melekat pada bumbung atap pun, luka si Tapalekeh tidak akan sembuh serta-merta. Bukan Tapalekeh sahaja yang luka tidak sembuh dipupuk dengan tasak. Ibrahim Tenyeh juga yang luka kaki disinggahi mata tajak pun sampai berhari-hari berjalan berdengkot tidak boleh jejak ke tanah. Arwah ayah kau kalau luka, bubuh air liu pun dia boleh sembuh, ujar Lasah bila kenangkan ayahnya si Kasan Tobek yang tidak bimbang apa-apa sekiranya terluka. Tidak lama selepas kematian ayahnya, Lasah datang juga menemui saya memberitahu mengenai tanah di atas kubur ayahnya yang roboh bagaikan tanah pasir jerlus. Sudah beberapa kali dikambus semula, namun tanah berkenaan jerlus juga bagaikan terowong besar ternganga di bawahnya. Memang Lasah tidak percaya tanah kubur ayahnya jerlus hingga tidak boleh dikambus. Dia tahu tanah kubur jerlus itu tidak akan berlubang hingga ternganga-nganga sekiranya tidak dikambus dengan tanah yang lain. Tetapi tanah berkenaan akan terus jerlus apabila dikambus sampai berpungkis-pungkis. Dah puas saya kambus, tapi tanah tu jerlus jugalah Ustaz, keluh Lasah, rusuh dengan kejadian yang menimpa kubur ayahnya. Tetapi saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu membantu. Kalau sudah dikambus berulang kali, tanah berkenaan jerlus juga, manalah saya boleh ikhtiarkan cara yang lain. Memang hairan juga bagaimana tanah kubur boleh jerlus setelah dikambus berpungkis-pungkis. Kemana pula tanah yang membolos itu kalau tanah di dasar kubur tidak berlubang ternganga? Hanya yang boleh saya lakukan sekadar bacakan surah Yasin dengan airnya dijirus ke atas tanah kubur. Kemudian menyuruh Lasah kambus semula sampailah ianya padat. Kalau jerlus juga hingga merendam, lebih baik dikonkrit sahaja dengan simen. Seminggu selepas saya bacakan surah Yasin, kubur berkenaan tidak lagi jerlus tanahnya. Selepas bertahan beberapa hari, Lasah merungut lagi disebabkan tanah kubur ayahnya jerlus juga. Bimbang juga kalau tanah jerlus itu akan berlubang hingga sampai ke liang lahat. Tentulah mayat ayahnya yang sudah reput akan terbongkar kalau tidak dikambus kukuh. Manalah tahu anjing yang berkeliaran akan mengorek tanah kubur apabila dibiarkan terjelus demikian. Tolonglah, ikhtiarkanlah Ustaz. Lasah merayu dalam perasaan terharu yang menusuk. Mengeluh pendek saya disebabkan tidak tahu bagaimana mahu ikhtiarkan lagi. Tetapi Lasah terlalu mengharapkan saya sekalipun sudah diberitahu yang saya tidak pernah mengalami kejadian sedemikian. Memang Kasan Tobek pernah beritahu Lasah mengenai kawan datuknya sewaktu dia masih lagi kecil di Payakumbuh. Lama ayah kawannya, Rangkayo Bano, terkejang setelah mengidap sakit lelah yang berterusan. Setelah diberitahu oleh Rangkayo Bano mengenai ayahnya, si Bingkong terkejang tidak boleh bergerak bangun. Lantas Tok Semulih pun datang jengah. Tersenyum si Bingkong sebaik saja melihat Tok Semulih naik ke rumah. Tiba-tiba sahaja si Bingkong terus duduk meminta nasi tatkala Tok Semulih duduk di sisinya.
Hairan juga Rangkayo Bano disebabkan ayahnya sudah pun berbulan-bulan terkejang, tetapi terus saja bingkas bangun apabila dijengah oleh Tok Semuleh. Sekaligus pula ayahnya meminta nasi disebabkan terlalu lapar. Tatkala Rangkayo Bano hulurkan hidangan, si Bingkong sekadar menyuapkan nasi sahaja dengan tidak menjamah lauknya. Beberapa kali ditambah nasi, dia masih tetap berselera menyuap. Kemudian dia meratah lauk sampai habis gulai satu belanga. Memang terkejutlah Rangkayo Bano dengan sikap ayahnya yang terlalu rakus makan sekalipun dengan hidangan yang diberikan kepadanya untuk beberapa orang berjamah makanan. Lantas Tok Semuleh bisikkan pada rakannya iaitu Rangkayo Bano supaya tidak terpengaruh dengan perubahan diri ayahnya. Tahu sangatlah Tok Semuleh tentang si Bingkong yang sengaja menumpang tenaga pada dirinya apabila bingkas bangun untuk menjamah makanan. Tatkala si Bingkong menyuapkan nasi, terasa pada Tok Semuleh badannya beberapa kali berkisar bagaikan menahan beban yang terlalu berat. Setelah selesai makan, terus saja si Bingkong turun ke tanah berjalan berkeliling rumah. Bangga sangat dia dapat berjalan berkeliling setelah lama sangat terkejang tidak boleh bergerak ke mana-mana. Memang termengah-mengah Tok Semuleh menahan beban setelah menyedari si Bingkong menumpang tenaganya ketika itu. Segeralah Tok Semuleh memujuknya supaya naik semula ke rumah. Sebaik saja si Bingkong berbaring semula di tempat tidur. Tidak bertangguh Tok Semuleh pun kisarkan tumit kakinya ke lantai lalu membacakan beberapa doa. Apabila Tok Semuleh hentakkan kakinya, tiba-tiba sahaja si Bingkong tergamam bagaikan jatuh terhenyak duduk. Terjegil matanya merenung tajam ke arah Tok Semuleh seolah-olah kecewa dengan keputusan Tok Semuleh. "Kamu nak biarkan aku terkejang macam ni ke Semuleh?" Gerutu si Bingkong tidak berkedip mata memandang Tok Semuleh. "Kalau gagah bangunlah sendiri, kau janganlah tumpang pada aku," sahut Tok Semuleh keras menyebabkan Rangkayo Bano terkejut. Bimbang juga dia kalau kawannya itu memarahi ayahnya apabila tiba-tiba sahaja menjamah nasi hingga habis satu periuk. Tidak pernah ayahnya boleh gagahi menyuap nasi kalau tidak di hadapan Tok Semuleh. "Dah lama kamu berkawan dengan Rangkayo Bano kan? Takkanlah tak boleh aku nak menumpang kamu." Tersengih-sengih si Bingkong macam memujuk lelaki yang terconggok di hadapannya itu. "Aku tahu yang kau ni bukannya Pak si Bingkong," cerkah Tok Semuleh lantas memberi isyarat kepada Rangkayo Bano supaya dibuangkan papan lantai sekeping, bumbung atap sekeping dan ditetas anak tangga. "Kamu yang nak pakai sangat susuk gagah Semuleh, bukannya aku." Lantas si Bingkong menyindir sebaik sahaja Rangkayo Bano bingkas bangun menuruti apa sahaja yang diberitahu oleh Tok Semuleh. "Oh, okey, sebab itulah yang kamu hendak menumpang." Sengajalah Tok Semuleh mengejeknya apabila si Bingkong ungkit mengenai susuk besi kursani yang ditusukkan pada rusuknya. "Tak patutlah kalau kamu tak bantu akulah Semuleh." Mendengus marah si Bingkong apabila atap bumbung rumah dibuang sekeping, lantainya pula diumpil sekeping, manakala anak tangga juga ditetas pengikatnya sampaikan hingga tergajai. "Kalau Pak si Bingkong bila-bila je aku boleh bantu. Tapi masalah sekarang ni engkau tu setan," sahut Tok Semuleh menggertapkan bibir setelah beliau melihat Pak si Bingkong terbayang-bayang terlindung di sebalik asap hitam yang melabun-labun. Masakan Rangkayo Bano tidak dapat menganggap bagaimana ayahnya tiba-tiba sahaja boleh bingkas bangun hingga turun ke tengah halaman. Kemudian berjalan berkeliling rumah seolah-olah melepaskan rasa kemaruk setelah berbulan-bulan terkejang tidak boleh berjejak kaki. Tetapi Tok Semuleh tahu dia sendiri bagaikan memapah si Bingkong turun ke tengah halaman. Puas dia cuba menjauhkan diri dari kepulan asap hitam yang menjelubungi diri si Bingkong itu. Namun terasa bagaikan besi berani yang menyentap dirinya. Hairan juga Tok Semuleh apabila lembaga yang bersatu dengan diri si Bingkong itu dapat menumpang tenaganya untuk turun ke tengah halaman. Lama juga dia terkial-kial mahu melepaskan diri. Barulah Tok Semuleh menyedari akan susuk besi kursani yang ditusukkan pada rusuknya. Kalau tidak kenang dia menghidap lemah tenaga batin, memang Tok Semuleh tidak akan tusukkan susuk besi kursani pada rusuknya. Memang Tok Semuleh lama terkejang tidak boleh bangun setelah jatuh memanjat pokok kelapa hinggakan patah pinggangnya. Terpaksalah ayahnya iaitu Malam Sidi hantarkannya ke rumah kawannya Sultan Balah yang jauh terpencil di pinggir hutan.
Di pondok Sultan Balah yang berdindingkan kulit kepung itu, Tok Semulih ditinggalkan setelah Sultan Balah berikan syarat supaya siapa pun tidak boleh datang menjengah hingga 44 hari. Sewaktu tinggal bersama dengan Sultan Balah, dia sekadar diberi makan umbut sahaja dengan tidak boleh menjamah apa-apa selainnya. Disebabkan banyak sangat memakan umbut, memang Tok Semulih bagaikan tidak sedar sangat bagaimana Sultan Balah mengubati pinggangnya yang patah itu setelah terjatuh tatkala memanjat pokok kelapa. Ketika tengah malam, terkejut juga Tok Semulih apabila lampu dipadamkan yang menyebabkan mereka bergelap. Sultan Balah sekadar berzikir sahaja sepanjang malam sebaik sahaja beliau merebahkan badan. Dalam masa Sultan Balah masih berzikir itulah, Tok Semulih mendengar sekawan gajah berkeliaran di sekeliling rumah. Sekali-sekala gajah berkenaan akan sengaja menggeserkan badannya pada dinding tempat Tok Semulih terkejang tidak boleh bergerak itu. Hinggalah Tok Semulih dikejutkan apabila sekawan gajah yang menggeser dinding rumah itu menghulurkan belalai pada celah dinding. Dia bagai terasakan belalai gajah itu menghidu-hidu pada pinggangnya yang patah itu hingga terasa sengal-sengal sampai ke paha. Terpaksalah Tok Semulih mendiamkan diri sahaja disebabkan Sultan Balah sudah ingatkan dia supaya tidak ungkit apa-apa sahaja mengalami kejadian yang luar biasa. Tidak sampai 44 malam di rumah Sultan Balah, pinggang Tok Semulih mula beransur pulih. Dia sudah boleh berpaut pada dinding tatkala berjalan ke pintu. Ketika ayahnya Malim Sidi menjengah setelah 44 hari ditinggalkan di pinggir hutan berkenaan, Tok Semulih sudah mampu bertongkat berjalan berdengkot-dengkot mendekati ayahnya. Memang terasa terseksanya Tok Semulih menghadapi hujan getir setelah terjatuh semasa memanjat pokok kelapa itu. Pinggangnya patah sehingga tidak boleh tegakkan badan. Dia terkejang tidak boleh bergerak apa-apa bagaikan mayat yang terbujur di tengah rumah. Setelah dibawa berubat pada Sultan Balah, tenaganya kembali pulih apabila 3 malam berturut-turut ditonyoh dengan belalai gajah. Dia sekadar mendengar gajah-gajah berkenaan mendengus di dalam gelap malam sambil menolak-nolak pinggangnya dengan belalai. Ketika ini dia sudah tidak melihat Sultan Balah kecuali mendengar sayup-sayup zikirnya dalam masa Tok Semulih bagaikan tengah bermimpi. Jikalau diheret gajah turun ke tanah dengan belalainya pun, Tok Semulih tidak dapat berbuat apa-apa disebabkan ketika itu dia di dalam keadaan sedar dan tidak sedar sahaja. Selepas pinggangnya pulih tidak terasa sakit apa-apa, maafkan saya. Setelah pinggangnya pulih tidak terasa sakit apa-apa, inilah baru Tok Semulih menyedari bahawa dia sudah kehilangan tenaga kelakian. Malu benar dia mahu memberitahu ayahnya si Malam Sidi mengenai kejadian yang menimpa dirinya. Sebab itulah dia terus menemui Sultan Balah dengan tidak memberitahu ayahnya terlebih dahulu. Biarlah dia pendamkan rahsia berkenaan dengan Sultan Balah sahaja. Tersenyum Sultan Balah apabila diberitahu oleh Tok Semulih mengenai dirinya yang kehilangan tenaga kelakian itu. Seminggu pula Tok Semulih diminta tidak menemui sesiapa dengan memakan umbut nibung sahaja. 3 pagi pula Sultan Balah mengasah tenaga kelakian Tok Semulih dengan batu petir lalu dibacakan, "Gembira ala Ali Mali Wali Mali, hidup di atas hidup di bawah, bangkit engkau seperti sedia kala dengan gerak petua." Setelah dikilir dengan batu petir, Sultan Balah dijiruskan pula dengan air 7 kuala sungai yang ditampung di dalam tempayan. Terasa pada Tok Semulih seluruh badannya berasap tatkala air dijiruskan. Terketar-ketar dia menahan kesejukan apabila Sultan Balah menyuruh dia mencangkung di bawah tangga tatkala matahari belum lagi memancar. Semasa mencangkung di bawah tangga, Tok Semulih duduk di atas tumit dengan ditampankan tenaga kelakiannya di situ. Ibu jari kaki sahaja cecah ke tanah dengan 2 tangannya menampar pinggang sebanyak 3 kali asal sahaja air dijiruskan oleh Sultan Balah ke kepala. Tok Semulih terpaksa mematuhi apa sahaja petua yang ditunjukkan oleh Sultan Balah dalam masa dia sangat mengharapkan orang tua itu untuk membantunya. Lagipun bukanlah sukar sangat mandi di bawah tangga dengan bertupang pada ibu jari kaki dalam masa tumit diasap pada tenaga kelakiannya. Biar terasa segala urat di seluruh badannya menyentap semasa duduk di atas tumit sedemikian. Ketika tangan menumbuk kuat pada pinggang, Sultan Balah menyuruhnya membacakan perlahan, "Mandi nur, mandi nir, mandi di pintu petua, mandi nyawa serta badanku, sangka pasak, sangka batu, sangka pasak, sangka besi, besi 9 desa akan pasak pemasung dalam diriku, ikut petua guruku." Setelah siap mandi,
Sultan Balah asapkan pula dengan kemenyan. Seminggu dia tidak dibenarkan menemui sesiapa sahaja apabila duduk di rumah Sultan Balah. Kemudian barulah rusuk kanan Tok Semuleh telah ditusukkan dengan besi kursani berwarna kekuningan laksana emas yang disepuh. 3 kali diketuk Sultan Balah pada kepala lutut Tok Semuleh sambil menyeru supaya biar tenaga kelakiannya pulih semula. Sebaik sahaja tenaga kelakiannya pulih, segera disangkutkan 4 biji buah kelapa di situ oleh Sultan Balah. Tersenyum Sultan Balah disebabkan tenaga kelakian Tok Semuleh mampu bertahan tatkala disangkutkan 4 biji buah kelapa. Setelah ditusukkan susuk besi kursani pada rusuk kanannya, memang Tok Semuleh tahu tenaganya di sebelah kanan mampu bertahan sampai bila-bila pun. Kalau kerbau menghayun tanduk menyinggahi rusuk sebelah kanannya, nescaya tidak berbekas apa-apa pada Tok Semuleh. Tatkala dia meninggalkan Payakumbuh, sempat juga dia menemui Sultan Balah. Berat juga hatinya mahu meninggalkan sanak saudara apabila ayahnya Malim Sidi mengambil keputusan mahu berpindah ke Semenanjung. Dia terpaksa mematuhi kematuan ayahnya yang mahu mencari penghidupan baru setelah diberitahu oleh kawan-kawannya mengenai Semenanjung yang sesuai untuk membina kehidupan baru. Tidak lama selepas jejakkan kaki di Semenanjung, tiba-tiba ayahnya Malim Sidi mengidap penyakit demam kura-kura sampaikan terkukul-kukul kesejukan sepanjang malam. Sebulan ayahnya mengidap demam kura-kura, Malim Sidi pun meninggal dunia tanpa sempat memulakan kehidupan baru. Terpaksalah Tok Semuleh menjadi ketua keluarga setelah ayahnya meninggal dunia hingga meneroka di kampung yang penuh belukar tebal. Sebab itulah Tok Semuleh tetap kenang kejadian ini. Dia diminta kawannya Rangkayu Bano menjengah ayahnya si Bingkong yang terkejang sakit. Setelah dia lepaskan besi kursani yang dipaut oleh lembaga berpusar-pusar yang bagaikan asap hitam menyelubungi si Bingkong, barulah tenaga si Bingkong kembali lemah. Apabila Rangkayu Bano buangkan atap sekeping pada bumbung, anak tangga sebatang dan lantai sekeping, tiba-tiba saja si Bingkong menggelepar. Kamu ni nak bunuh aku ke Semuleh? Terketar-ketar si Bingkong menahan ombak nafasnya yang beralun-alun kencang. Tetapi Tok Semuleh tidak peduli apa-apa. Dia sendiri tidak menduga si Bingkong boleh berpaut pada susuk besi kursani di dalam dirinya untuk menumpang pulihkan semula tenaganya yang lemah. Setelah Tok Semuleh hentakkan tumit kakinya ke lantai berulang kali, si Bingkong pun perlahan-lahan mula menutup matanya. Tangannya terkuik-kuik jari bagaikan mahu menggapai mencari tempat untuk berpaut. Apabila Rangkayu Bano diberitahu bahawa ayahnya sudah pun meninggal dunia, cepat-cepat dia membujurkan jenazah ayahnya. Semasa jiran-jiran datang menjengah jenazah si Bingkong, mereka terkejut apabila melihat mata mayatnya berkedip. Lantas mereka pun mengesyaki bahawa si Bingkong masih lagi belum meninggal dunia. Namun Rangkayu Bano tahu ayahnya memang sudah meninggal dunia disebabkan detak jantungnya sudah pun berhenti. Sewaktu mereka mahu memandikan jenazah, tiba-tiba sahaja seisi rumah menjadi gempar apabila melihat jenazah si Bingkong hanya tinggal longgokan tulang sahaja. Apa salah ayahku ni Semuleh? Keluh Rangkayu Bano yang terkilan dengan kejadian yang menimpa ayahnya. Aku ni tak tahulah apa amalan dia. Aku tak tahu amalan dia, Rangkayu. Beritahu Tok Semuleh yang serba salah mahu menerangkannya. Kalau begitu, ayahku ada mengamalkan amalan yang salah ni, gerutu Rangkayu Bano setelah menyedari ayahnya merahsiakan mengenai amalannya selama ini. Aku rasa kamu ni tentu tahu mengenai amalannya kan? Lantas Tok Semuleh mengagak tentang amalan si Bingkong apabila dia melihat lembaga hitam bagaikan asap itu menyelubungi diri orang tua itu. Memang aku tahu amalan dia, Semuleh, ujar Rangkayu Bano terkejut kerana tidak menyangka ayahnya mengamalkan amalan sedemikian. Tetapi memang dia menyedari tenaga ayahnya memang luar biasa apabila ke hutan menebang dan menebas hutan. Tatkala kawan-kawan ke bukit, dia sengaja membelok ke bukit lain untuk menebang pokok. Dalam masa kawan-kawan yang lain masih terkial-kial mahu menebang sebatang pokok, si Bingkong sudah pun tumbangkan 5 ke 6 pokok besar hingga bersaiz 5-6 pemelu. Pokok-pokok yang tumbang jongkang kalang itu tidak payah dipotong dengan kapak. Kawan-kawannya tahu sangat mengenai tenaganya yang luar biasa kalau menebang tebas meneroka hutan. Tatkala terserempak dengan harimau, tidak bertangguh si Bingkong akan cabutkan 2 atau 3 pemeluk terus dihambat ke belakang binatang berkenaan. Tidak sempat harimau tersebut mahu mengelak apabila pokok besar menimpa belakangnya. Rangkayu Bano sekadar mendengar cerita jiran-jiran sahaja mengenai tenaga yang luar biasa ayahnya. Dia sendiri tidak pernah melihat ayahnya memikul beban yang berat.
Kalau ayahnya memikul beban pun, Rangkayu Bano sekadar melihat ayahnya memikul padi seguni penuh. Mudah saja ayahnya meletakkan guni padi yang berisi pada itu ke bahunya, lantas terus dipikul tidak bertangguh. "Ayah aku ni pakai susuk gagah ke semulih?" desak Rangkayu Bano yang masih terkilat dengan kejadian yang menimpa jenazah ayahnya. Dia sendiri melihat mata ayahnya berkedip setelah jenazah dibujurkan di tengah rumah. Kemudian jenazah berkenaan tinggal menjadi longgokan tulang kerangka semasa mahu dimandikan. Selepas dikebumikan tulang belulang kerangka jenazah itu, Rangkayu Bano terkejut apabila tanah kubur ayahnya jerlus. Kubur berkenaan mendap hinggakan berlubang laksana kayu reput yang tidak tertahan. Bagaikan hilang akal, Rangkayu Bano disebabkan kubur ayahnya terus juga jerlus sekalipun telah dikambus berpungkis-pungkis. Terpaksalah Rangkayu Bano memujuk Malim Sidi membantu setelah dikecewa dengan kejadian yang menimpa ayahnya itu. Segera Malim Sidi menyuruh Tok Semulih memberitahu Sultan Balah mengenai hal tersebut. Tatkala Sultan Balah datang menjengah ke rumah Rangkayu Bano, terus sahaja dia naik ke atas loteng lalu mengambil peti kayu yang tersembunyi di situ. Terus sahaja Sultan Balah menyuruh Rangkayu Bano bakar sahaja peti kayu berkenaan. Sebaik sahaja dibakar, terkejut Rangkayu Bano apabila beliau mendengar jeritan nyaring di udara yang memanggil-manggil nama si Bengkong. Abu peti kayu yang dibakar itu diserakkan di atas kubur. Setelah itu kubur si Bengkong tidak lagi jerlus. Arwah datuknya Tok Semulih pernah bercerita dengan arwah ayah macam itulah Ustaz, ujar Lasah yang terasa seram sejuk juga apabila kenangkan kejadian demikian. "Pak Kasan dia ada simpan peti kayu ke?" Sengaja saya mahu mengusik Lasah yang serba salah apabila disebut mengenai peti kayu berkenaan. "Setahu saya tak ada," sahut Lasah yang bimbang juga sekiranya ayahnya ada menyimpan peti kayu yang sama macam kisah si Bengkong. Tetapi saya tidak peduli sangat mengenai si Bengkong yang diceritakan oleh Tok Semulih. Tatkala senja samar-samar, sengajalah saya mengajak Lasah menjengah kubur ayahnya selepas sahaja menunaikan solat maghrib di surau. Setelah membacakan surah Al-Ikhlas 100 kali, lantas saya duduk bersandar pada perdu pokok temunik bersama dengan Lasah. Sebaik sahaja kawasan kubur menjadi gelap, saya mencuit bahu Lasah. Tatkala melihat lembaga besar tercunggut di atas kubur, dia menghenyak-henyakkan punggungnya di atas kubur itu hingga terdengar jeritan halus kasan tobek bagaikan dihenyak pinggangnya. Tidak bertangguh saya bacakan, "Salaman ala Sulaiman fil alamin, hazihi jahannamul lati kuntum tu'atun." Sekaligus pula batu-batu sebesar ban ayam berterbangan menerjah tubuh lembaga besar yang terconggok itu. Tercengang-cengang dia tergamam apabila batu-batu berkenaan bertubi-tubi menerjah kepalanya. Dalam terjahan batu-batu yang merah membara itulah, lembaga besar berkenaan bolos lari bersama dengan angin malam yang bertiup sepoi-sepoi itu. Tatkala itu saya juga terasa melayang bersama dengan elusan angin lalu terus mengikori lembaga berkenaan. Sewaktu lembaga besar itu melompat ke atas batu jeram, segeralah saya menghambatnya ke situ. Lembaga besar tersebut terkejut apabila melihat saya berdiri di hadapannya. Sebaik sahaja lembaga besar itu mahu menghentakkan kakinya, lantas sahaja saya tunjalkan jari ke udara. Tiba-tiba sahaja ia jatuh berguling ke bawah jeram. Apabila dibingkas bangun, segera saya membacakan surah Al-Fatihah 3 kali, lantas membayangkan yang tubuh saya membesar laksana gunung tersergam. Sekaligus saya melihat ke bawah seolah-olah lembaga besar itu menjadi kecil sekecil-kecilnya. Kemana sahaja lembaga itu mahu berlindung, segera saya halang dengan jari telunjuk lalu menyebabkan dia terpinga-pinga kecemasan. Ilmu syaitan ini terbatas, tetapi ilmu Allah meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jerkah saya hinggakan lembaga tersebut terketar-ketar ketakutan. Setelah terkial-kial di tengah air jeram mahu melepaskan diri, lembaga berkenaan mendongak memerhatikan saya. Perlahan-lahan dia memberitahu mengenai Tok Semulih telah memisahkan dirinya dengan si Bengkong. Tidak patut Tok Semulih pisahkan mereka tatkala si Bengkong memerlukan tenaganya dalam saat terkejang tidak boleh bangun berjejak kaki. Apabila Tok Semulih mandikan cucunya Kasan Tobek dengan air apung, tentu bukan mudah mahu lunturkan semangatnya. Masakan Kasan Tobek berasa bimbang mengalami cedera kalau berulang-ulang kali terguling, jatuh, namun tetap tidak terkehel tulang. Sebab itulah sengaja dihalang Kasan Tobek di tengah perjalanan, biar lelaki itu mengalah di hadapannya. Tetapi Kasan Tobek tetap bertahan. Dia tidak peduli lembaga besar sebesar mana pun menghalangnya di tengah jalan, bila-bila akan diterkamnya. Sekalipun
tidak dapat dibantingnya sampai terguling ke tanah. Kasan Tobek tetap memaut kaki lembaga tersebut untuk menyentapnya. "Aku ni si Bingkong, sahabat baik Datuk kamu lah," beritahu lembaga besar itu setelah menyedari Kasan Tobek tidak mahu mengalah. "Kalau kau berniat baik, tak apalah," sahut Kasan Tobek memberi amaran. "Namun kalau kamu ni berniat jahat, sampai bila pun aku tetap akan lawan," tegasnya sambil mendengus marah. "Takkanlah si Bingkong akan berniat jahat dengan kawan sendiri," ujar lembaga besar itu sambil tersengih-sengih. Memang Kasan Tobek tidak peduli sama ada jelmaan si Bingkong mendampinginya ataupun tidak. Apalah sangat dengan jelmaan si Bingkong kalau tenaganya hanya mampu bertahan melawan bencana yang mengganggu. Tidak pernah pula dia mengharapkan jelmaan si Bingkong setiap kali ada orang-orang kampung memintanya membantu tatkala diganggu petaka. Sewaktu ular sawa sebesar batang pinang menyusup masuk ke kandang kambing hitam Serilah, dia menjadi cemas apabila kambingnya mengembik-ngembik dicerut kuat. Tidak bertangguh, hitam Serilah memberitahu Kasan Tobek. Sebaik saja Kasan Tobek tercegat di tepi kandang. Maafkan saya. Tiba-tiba sahaja perasaannya menjadi berang hingga tidak disedari terus meluru masuk ke dalam kandang. Sekaligus Kasan Tobek mengheret ular berkenaan keluar dari kandang. Tatkala ular sawa membelit tubuhnya, jelmaan si Bingkong bagaikan bersatu dengan dirinya. Lantas saja ular sawa sebesar batang pinang itu terasa seperti ular liri yang membelit batang kelapa. Sekali sentap sahaja akan Kasan Tobek, tubuh ular sawa itu terpokah tidak bersisa. Memang terkejut orang-orang kampung yang melihat kejadian tersebut. Seolah-olah tenaga Kasan Tobek bagaikan 100 ekor gajah di tengah hutan. "Sekarang ni kenapa yang kamu ganggu kubur Kasan Tobek?" Lantas saya susupkan kepala lembaga itu ke bawah batu jeram. Setelah ditindih dengan batu jeram, saya melihat lembaga tersebut tenggelam di situ tidak mampu melonjak bangun. Kemudian saya hentakkan tumit ke tanah sambil membacakan surah Al-Ikhlas 17 kali hingga saya melihat batu jeram itu menjadi mampat. Sewaktu saya melayang semula ke udara bersama dengan ulusan angin, Lasah masih lagi terconggok di perdu pokok temuni. Dia berbisik memberitahu saya bahawa timbunan tanah berlonggok di atas kubur datuknya. Sudah menjadi kebiasaan selesai sahaja maghrib, saya akan membacakan Al-Quran untuk menunggu masuk waktu Isyak. Berulang kali habiskan membaca 30 juzuk Al-Quran itu semakin terasa terlalu kerdil diri sejak bertahun-tahun dahulu. Memang isteri saya tidak akan mengganggu sekiranya saya masih membaca Al-Quran di dalam bilik sekalipun kawan-kawannya rapat menelpon. Disebabkan ayah saya menelpon, terpaksa jugalah isteri saya menjengah ke dalam bilik. Habis sahaja saya membaca surah Al-Haqqah sebanyak 52 ayat itu, tidak sempat saya meneruskan membaca surah Al-Ma'arij sebanyak 44 ayat. Lantas saya keluar menyambut telefon dari ayah saya. Memang surah yang mempunyai ayat-ayat pendek itu saya habiskan 3 atau 4 surah dari selepas maghrib menjelang Isyak itu. Disebabkan isteri saya memberitahu ayah saya menelpon, segeralah saya menyambut telefon itu. Tidaklah mustahak sangat perkara yang hendak diberitahunya. Cuma abang ipar saya iaitu Haji Mosli mengajak ke rumahnya kenduri disebabkan anak saudaranya akan ke Mekah. Perkara kenduri ini sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat kita. Sekalipun mengadakan kenduri dan tahlil semata-mata disebabkan mahu ke Mekah itu. Tetapi Haji Mosli mahu mengadakan kenduri doa selamat itu bukanlah disebabkan anak saudaranya akan ke Mekah sahaja. Dia sudah lama berhajat mahu mengadakan kenduri tersebut. Kakak saya, Hajah Seriah pun memberitahu saya dia mahu adakan kenduri doa selamat dan juga kesyukuran. Disebabkan kenduri doa selamat itu diadakan di rumah kakak saya iaitu di Pulau Sebang, saya menyuruh anak saya sahaja ke sana bersama dengan isteri saya. Memang saya sudah berjanji mahu ke Jerantut pada malam kenduri itu diadakan. Setelah Kadir Misai memberitahu Lebay Bumin sudah beberapa minggu terlantar sakit. Sudah lama juga saya tidak menemui kawan baik saya iaitu Lebay Bumin itu semenjak dia berpindah ke Jerantut mengikut anaknya. Disebabkan dia selalu sakit-sakit setelah isterinya meninggal dunia, sengajalah anaknya membawa dia tinggal bersama di Jerantut.
Bukanlah bersetuju sangat Lebay Bumin dibawa anaknya ke Jerantut, tetapi dia terpaksa menuruti kemahuan anaknya disebabkan keadaan badannya yang telah bertambah uzur. Kalau dia berkeras mahu menetap di rumahnya di Tanjung Karang, siapa pula yang akan uruskan dirinya? Nak harapkan cucu atau anak saudara, mereka juga akan sepanjang masa mahu mengambil tahu mengenai dirinya. Setelah diberitahu oleh Kadir Misai mengenai Lebay Bumin yang uzur di Jerantut itulah, saya sendiri tetapkan masa untuk ke sana. Namun, apabila ayah saya menelefon mengenai kakak saya yang mahu mengadakan kenduri di rumahnya di Pulau Sebang, terpaksalah saya mengambil keputusan mahu ke Jerantut juga. Marah juga anak saya disebabkan saya lebih mementingkan kawan sendiri dari saudara mara. Tetapi perkara kenduri doa selamat tidak sama dengan menziarahi orang yang sedang sakit. Kenduri doa selamat boleh diadakan lagi. Kalau kenduri di rumah kakak ustaz tu penting, apa salahnya malam lain saja kita ke Jerantut? Ujar Kadir Misai ketika datang menjemput saya mendapati isteri saya sudah pun bersiap-siap dengan anak saya untuk ke Pulau Sebang pula. Tak apalah awak, sahut isteri saya perlahan. Ustaz tu kalau dia dah berjanji, dia takkan mahu memungkir janjinya, tegas isteri saya memaklumkan. Tapi uzur Lebay Bumin ni, maklumlah uzur orang tua, jelas Kadir Misai tersengih-sengih. Bukanlah sakit tenat sampai terlantar sangat kan? Katanya macam merasa bersalah kerana mendesak saya ke Jerantut sebelum itu. Hai, ustaz ni pun bukanlah muda sangat, selalu juga uzur tu. Sengaja isteri saya mengusik sambil mengerling ke arah saya. Apabila isteri saya bersama dengan anak-anak saya bertolak ke Pulau Sebang, saya pula bertolak ke Jerantut bersama dengan Kadir Misai. Sengaja pula Kadir Misai ke Temerloh dahulu untuk mengajak Mak Jubin untuk ikut sama. Tetapi kebetulan pula Mak Jubin tidak ada di rumah disebabkan sudah ke Kemaman. Memang sebelum ke Temerloh lagi tidak ada pun Kadir Misai berjanji dengan Mak Jubin. Dia sendiri tidak menyangka kerana 2 hari sebelum itu dia sudah pun menemui kawannya itu. Terkejut juga Mak Jubin apabila diberitahu mengenai kawannya Lebay Bumin terlantar sakit. Mak Jubin sendiri berpesan supaya Kadir Misai mengajaknya bersama kalau mahu ke Jerantut. Isterinya juga tidak tahu kenapa Mak Jubin ke Kemaman hinggakan tidak sempat meninggalkan pesanan apa-apa. Lainlah kalau dia ke Sungai Tengi bersama dengan Lebay Bumin semasa kawannya itu masih menetap di Tanjung Karang. Kadir Misai pun tahu sekiranya Mak Jubin ke Sungai Tengi memang menangkap buaya yang tengah galak mengganas. Tidak siapa pun berani berharung arus sungai. Maafkan saya. Tidak siapa pun berani mengharung arus sungai apabila buaya terjongol kepala. Hanya Mak Jubin sahajalah satu-satunya yang tidak akan berganjak. Bila-bila dia akan turun ke bawah tebing setelah diberitahu mengenai buaya menyambar mangsa. Sudah beberapa kali Lebay Bumin mengajaknya ke Sungai Tengi apabila buaya menyambar lembu meragut rumput di tebing sungai. Bimbang juga mereka di situ mahu mengharungi sungai apabila buaya mula mengganas sekalipun menyambar lembu yang tengah meragut rumput. Manalah tahu buaya berkenaan akan menyambar sesiapa sahaja yang tercekat di tepi tebing sungai. Sebab itulah mereka ke Tanjung Karang mencari Lebay Bumin. Mereka mendesak orang tua itu supaya membantu biar buaya berkenaan jauh dari Sungai Tengi. Tentulah Lebay Bumin boleh menghalau binatang berkenaan masuk ke sungai berenam supaya tidak mengganggu penduduk-penduduk di situ. Tetapi Lebay Bumin tidak sama dengan pawang bahar. Sejak bertahun-tahun memang mereka di situ mengharapkan pawang bahar turun ke tengah arus apabila buaya menyambar mangsa. Mereka melihat sendiri pawang bahar membakar kemenyan di tebing sungai lantas menggepal 3 genggam tanah di tangannya. Setelah kepalan tanah di tangannya diasapkan dengan kemenyan, pawang bahar akan melontarkan kepalan tanah itu ke tengah arus. Kadang-kadang kepalan yang pertama yang dilontarkannya itu sudah pun disambar buaya di permukaan air. Sekiranya buaya yang diperangkapnya berdegil sampai habis kesemua 3 kepalan tanah dilontar ke tengah arus, tidak seekor pun buaya yang akan melompat menyambarnya. Terpaksalah pula pawang bahar gunakan cara yang lain biar buaya berkenaan menyerah diri di hadapannya. Cubalah buaya tersebut berdegil setelah dia lemparkan 3 kepalan tanah yang sudah dijampi dan diasapkan dengan kemenyan itu. Kalau pawang bahar sudah cangcangkan buluh runcing di atas tebing bersilang 2, kemudian dilangkah 3 kali, nescaya buaya yang degil tidak lepas ke mana. Bila-bila buaya di dasar sungai yang akan merangkak naik ke tebing laksan kura-kura yang tidak bermaya. Tidak bertangguh buaya berkenaan menyusupkan kepala ke bawah buluh terancam bersilang 2 di tebing sungai. Ketika inilah pawang bahar akan memukul kepala buaya dengan kain hitam sepanjang 3 hasta berulang kali. Memang buaya berkenaan tidak akan melawan sebaik sahaja kepala ini dipukul berulang kali dengan kain hitam panjang 3 hasta itu.
Selepas dipukul kepalanya oleh pawang bahar, nescaya buaya tersebut akan menghempaskan diri ke tebing sungai. Tidak lama dia bergolek-golek menghempaskan diri, buaya itu akan terkejang mati dengan darah yang menyembur dari mulutnya. Cubalah buaya ganas berkeras di hadapan pawang bahar. Kalau diumpan dengan kepalan tanah pun, buaya di dasar sungai itu tidak dapat lari ke mana. Sebaik sahaja buaya itu menyambar kepalan tanah yang dilontarkan ke permukaan, hanya dalam masa beberapa minit sahaja, buaya itu akan merangkak naik ke tebing. Apabila naik sahaja ke tebing, nescaya buaya tersebut akan mengelepar laksana ikan mabuk tuba. Beberapa kali buaya berkenaan akan menggolekkan badan mengempaskan diri. Dalam masa beberapa minit sahaja akan terkejang dengan darah yang membuak-buak di muncung. Mereka akui kebolehan pawang bahar kalau berhadapan dengan buaya ganas di mana-mana pun. Tetapi semenjak pawang bahar meninggal dunia, siapa lagi yang boleh diharapkan kalau bukan Lebay Bumin? Cuma mereka tidak menyedari Lebay Bumin tidak sama dengan pawang bahar. Disebabkan orang-orang kampung mendesak, terpaksa jugalah Lebay Bumin gagahi memenuhi kemahuan mereka. Sebab itulah Lebay Bumin menjemput Mak Jumin di Temerloh. Dia mempercayai kawannya itu sanggup membantu disebabkan lama sangat mereka berkawan dengan pawang bahar. Cuma Lebay Bumin tidak cekap seperti Mak Jumin kalau diminta ke tengah arus untuk jinakkan buaya mengganas. Lainlah kalau mangsa terkena santau sampai berbuai-buai muntah darah. Memang Lebay Bumin satu-satunya yang tidak mengelak jika disembur, jika dijemput ataupun di tengah malam tatkala nyenyak tidur sekalipun. Ketullah pintu rumahnya, nescaya bila-bila pun Lebay Bumin akan bangun dengan terkuat-kuat menahan rasa mengantuk. Dia akan mencapai bajunya yang tersangkut di paku dinding, lantas disandang ke bahu. Dengan tidak bercakap sepatah pun, dia akan terus saja berjalan menuju ke rumah mangsa. Sudah menjadi pantang larang Lebay Bumin, dia tidak akan bercakap sepatah pun apabila dijemput mengubati mangsa yang terkena santau. Setelah dia mendoakan mangsa itu, barulah dia mahu bercakap sepatah dua. Lebay Bumin tidak peduli dengan tengah malam, Lebay Bumin tidak peduli tengah malam pun, dia akan meminta keluarga mangsa mengambilkan juga kelapa muda. Kalau terpaksa memanjat pun, kena jugalah panjat sampaikan tersantap pelempahnya. Lebay Bumin tidak mahu buah kelapa tersebut jatuh terempas ke tanah sekiranya mahu dibuat ubat. Terpaksalah sesiapa pun yang memanjat berhati-hati supaya buah kelapa muda yang diperlukan oleh Lebay Bumin itu tidak jatuh terempas ke tanah. Dia sendiri akan memangkas bahagian kelapa buah sampailah nampak tempurung. Setelah ditebuk tempurung berkenaan, barulah Lebay Bumin merenung tepat ke pusar air kelapa. Kadang-kadang mereka nampak asap keluar terkepul dari lubang yang ditebuk sebelum sempat Lebay Bumin membacakan doa. Apabila air kelapa yang didoakan itu diberi minum kepada mangsa, sekaligus pula mangsa berkenaan akan muntah hingga melambat ditadah ke dalam dulang. Mereka akan lihat sendiri muntah yang bercampur darah itu berbau-bau dengan serbuk kaca halus, dengan serpihan ulat bulu dan miang rebung. Setelah menghela nafas dengan keadaan yang dilihatnya itu, barulah Lebay Bumin mahu dilayan bercakap. Tidak ada lagi pantang-pantang setelah dia mendoakan mangsa yang mengadu terkena santau. Tetapi selagi belum dia mendoakan, memang Lebay Bumin tidak akan bercakap sepatah pun semasa berjalan ke rumah mangsa. Tahu sangatlah orang-orang kampung dengan pantang-larang Lebay Bumin itu. Sebab itulah mereka juga akan sama-sama berpegang dengan pantang-larang tersebut apabila menjemput Lebay Bumin. Tetapi mereka tidak tahu tentang Lebay Bumin tidak akan sanggup jinakkan buaya yang mengganas di tengah arus sekalipun lama dia berkawan baik dengan pawang bahar. Sampaikan dia tahu sangat tabiat pawang bahar yang sayangkan basikalnya macam mendidik anak-anaknya sendiri. Setiap hari dia akan membasuh basikal kesayangannya asal saja balik dari kedai meranduk lumpur di permatang sawah. Kadang-kala diusik juga oleh Lebay Bumin disebabkan pawang bahar akan membawa basikalnya naik ke serambi setiap malam. Dia tidak rela biarkan basikalnya tersadai di bawah rumah. Tetapi pawang bahar tidak peduli sekalipun Lebay Bumin mengusiknya seolah-olah sama basikal tersebut dengan isterinya sendiri. Sekalipun dijaga cermat, basikal pawang bahar hilang juga dari tengah serambi. Dia sendiri tidak tahu siapa yang mencurinya sampaikan pawang bahar pun terpedaya. Tidak lama selepas basikalnya hilang, tiba-tiba sahaja dia diserang sesak nafas hinggalah meninggal dunia. Macam tidak percaya Lebay Bumin apabila diberitahu mengenai kawannya pawang bahar. Masakan pawang bahar bersedih tentang basikalnya yang hilang hingga menanggung sesak nafas. Siapa pun tidak tahu ke mana hilangnya basikal kesayangan pawang bahar. Memang mereka percaya pawang bahar dapat mengagak kehilangan basikalnya itu. Petua menandakan saatnya semakin hampir. Tentulah pawang besar sepertinya tahu mengenai petua dan pelangkah mengenai dirinya. Kalau buaya ganas di tengah arus pun boleh dijinakkan, masakan dia tidak tahu apa-apa mengenai petua dan pelangkah.
Mak Jubin pun tak kurang dari pawang bahar tu, Ustaz, bisik Kadir Misai apabila meninggalkan bandar Termeloh. Saya mengangguk perlahan. Perkara kebolehan pawang ataupun Mak Jubin bukanlah penting sangat, kerana mereka berdua juga memohon pertolongan dari Allah SWT. Memang seringkali saya ingatkan Kadir Misai mengenai makna yang bermaksud sesungguhnya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dia akan menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Keluh Kadir Misai menghela nafas pendek. Dia sedar tidak sepatutnya dia membandingkan kebolehan arwah pawang bahar dengan Mak Jubin. Kalau dia tidak ceritakan kepada saya pun, memang sudah beberapa kali saya diberitahu oleh Lebay Bumin mengenai dua orang rakannya itu. Kadang-kadang menitik air mata Lebay Bumin apabila kenangkan arwah pawang bahar yang sanggup bercekang mata di tepi sungai apabila diberitahu buaya galak mengganas. Pawang bahar tidak terniat langsung mahu tunjukkan kemampuan tunduknya. Buaya ganas sampai merangkak ke celakangkangnya menyerah diri. Dia sekadar mahu selamatkan penduduk-penduduk yang merasa terancam setiap kali buaya ganas menjonggolkan kepala di permukaan arus sungai. Sama juga dengan Mak Jubin yang sanggup menyelam ke dasar sungai kalau penduduk-penduduk gempar tatkala mangsa disambar buaya. Puas menyeru di tepi sungai, tidak seekor pun buaya ganas terjonggol kepala di tengah arus. Lantas saja Mak Jubin akan menggenggam pasir. Apabila dia kisarkan tapak tangannya, Mak Jubin akan turun ke air dengan tidak bercakap sepatah pun. Sekaligus pula dia akan menyelam hingga tidak timbul lagi. Ketika ini mereka yang berdiri di tepi sungai akan melihat buih membuak tempat Mak Jubin menyelam. Tidak lama selepas itu mereka akan nampak seekor buaya putih yang akan menghambur 3 kali ke permukaan sungai. Setelah buaya putih itu tenggelam semula ke dasar sungai, lama mereka menunggu di tepi sungai nescaya akan terjongkol seekor demi seekor buaya merangkak naik ke tepi sungai. Tatkala ini Lebay Bumin akan berdiri di situ memegang kain hitam panjang 3 hasta. Sebaik sahaja buaya merangkak naik ke tebing, Lebay Bumin akan memukul buaya berkenaan dengan kain hitam panjang 3 hasta itu. Sekiranya buaya berkenaan tidak menyambar mangsa, lantas saja dia terjun semula turun ke dasar sungai, hinggakan buaya yang bersalah menyambar mangsa merangkak naik ke tebing. Nescaya dia tidak akan berganjak apabila kepala dipukul Lebay Bumin dengan kain hitam yang panjang 3 hasta itu. Setelah buaya berkenaan menyerah kalah, Lebay Bumin akan menyeru Mak Jubin untuk naik semula ke tebing. Sebaik sahaja Lebay Bumin menyeru namanya 3 kali, mereka yang berdiri di tebing sungai akan melihat buaya putih menghambur ke permukaan air 3 kali berturut-turut. Tidak lama selepas itu, Mak Jubin akan tercungap-cungap naik ke tebing. Dia akan memberi arahan sama ada buaya berkenaan perlu dibunuh ataupun tidak. Memang Mak Jubin tidak akan membunuh buaya yang sudah tidak berganjak di tebing. Dia akan meminta orang-orang kampung sendiri untuk menembaknya. Setelah buaya itu mati akibat kepala ditembak, Mak Jubin sendiri akan tanam bangkai binatang berkenaan lengkap di kapan kain putih. Mereka melihat Mak Jubin mengesap pelupuk matanya apabila bangkai buaya itu terbungkam ditembak kepala sampai terkejang di situ. Saya memang tak sanggup nak buat macam abang Mak Jubin tu, Kadir Misai menambah apabila menyedari saya tunduk tidak bercakap apa-apa. Saya tidak menyahut. Tidak tahu saya kenapa Mak Jubin mesti kapankan bangkai buaya tersebut. Terpaksa pula banyak membeli kain putih semata-mata mahu kapankan bangkai binatang berkenaan. Memang saya tidak pernah tanyakan kepadanya mengenai betul tersebut sampai dia sanggup bersusah payah tanamkan bangkai buaya berkenaan dengan dikapankan. Disebabkan kami meninggalkan Temerloh belum masuk waktu maghrib, terpaksalah saya mengajak Kadir Misai berhenti dalam perjalanan apabila ternampak masjid. Memang banyak masjid ditemui kalau sepanjang perjalanan menuju ke Kuantan, tetapi melalui jalan Jerantut, sengaja Kadir Misai membawa saya ikut jalan kampung yang belum pernah saya tempuhi lagi. Kadir Misai memang tahu sangat di mana sahaja ceruk Endau kalau di Pahang. Kalau setakat ke Jerantut saja, kalau turun sampai menuju ke Endau pun Kadir Misai tahu jalannya. Apalah lagi kalau ke Pelangai ataupun Mancis ikut jalan Karak. Bila-bila sahaja Kadir Misai boleh tunjukkan jalan pintas. Selepas melalui jalan belukar yang dipenuhi oleh pokok-pokok durian di kiri dan kanan jalan, kami menemui beberapa buah rumah sahaja. Tidak jauh dari beberapa buah rumah itu, ternampaklah surau kecil di tepi jalan dengan beberapa orang jemaah yang sedang solat. Lantas Kadir Misai mengajak saya turun ke surau berkenaan untuk solat bersama jemaah di situ. Sempat juga kami ikut sama berjemaah di surau berkenaan. Habis saja mereka berdoa, beberapa orang jemaah turun meninggalkan surau. Hanya Siap Budin sahaja yang menunggu saya dan Kadir Misai habiskan solat sunat. Abang tunggu kami ke? Segera Kadir Misai mendekati lelaki itu setelah dia memperkenalkan dirinya sebagai Siap Budin. Memang serba salah juga kami sekiranya dia terpaksa menunggu kami disebabkan mahu cepat balik ke rumah selepas habis solat berjemaah maghrib. Kenapa pula mereka tidak menunggu hingga isyak masuk?
Oh tidak, saya ni menunggu isyak. Beritahu Siap Budin menjandarkan ke belakang dinding. Kenapa yang jemaah lain tak tunggu isyak Kadir Misai yang memang ramah itu terus bertanya. Orang-orang muda sekarang bukannya mahu dan tahu nak makmurkan surau atau masjid. Gerutu Siap Budin menyimpan perasaannya. Tersengih-sengih Kadir Misai. Bukan Siap Budin sahaja yang mengeluh kalau kendangkan suraunya seringkali lenggang menunggu jemaah. Banyak juga tempat yang berlaku kejadian seperti itu. Tetapi apalah yang boleh dibuat oleh orang-orang seperti Siap Budin selain daripada mengeluh kesal sahaja. Dalam masa Siap Budin masih berbual-bual dengan Kadir Misai, saya merasa hati saya berdebar-debar tidak semena-mena. Lantas, saya memberi isyarat kepada Kadir Misai mahu berbaring sebentar di penjuru surau. Sambil mengurut dada perlahan, saya bacakan Ayatul Kursi untuk meredakan tebarannya semakin kuat. Kalau Ustaz penat, tidurlah dulu Ustaz, ujar Siap Budin mengusap-usapkan janggutnya. Saya sekadar memberi isyarat dengan mengangkat tangan sahaja, kemudian merebahkan badan dengan kepala alaskan lengan sahaja sambil mengiring ke dinding. Dalam masa saya bacakan Al-Fatihah 100 kali, memang terasa terlelap sebentar. Terbayang pula kepada saya rumah kakak saya di Pulau Sebang tengah bertahlil tatkala itu. Nampak sangat bayangan ayah saya berlenggok-lenggok bersama dengan orang ramai di tengah rumah. Ketika inilah Jibah, anak saudara abaipar saya, terjerit di dapur ketakutan tidak bersebab. Tidak bertangguh pula kakak saya menggamit suaminya, iaitu Haji Mosli, supaya pulihkan Jibah. Tentulah mereka cemas sekiranya Jibah tidak dipulihkan disebabkan dia akan berangkat ke Mekah untuk menunaikan fardu haji bersama dengan suaminya. Kalau keadaan masih lemah, bimbangkan juga mahu melepaskan dia mahu ke Mekah. Selesai sahaja orang bertahlil dan doa selamat, terpaksa pula mereka menjengah Jibah yang terjerit-jerit ketakutan. Suaminya Lasah semakin gelabah apabila Jibah tidak boleh menatap mukanya. Asal sahaja Lasah berdiri di sampingnya, dia akan menuduh suaminya itu adalah buaya ganas yang menganggarkan mulut di tengah arus sungai. Sabar Lasah, sabar. Segera ayah saya menepuk-nepuk bahu Lasah memujuknya supaya bertenang. Cubalah Pak Haji tengok-tengokkan tu, tengok. Bisik Lasah resah dengan keadaan isterinya dalam saat persiapan yang telah dibuat untuk ke Mekah. Orang kat sini tak adakah yang boleh tengokkan? Ujar ayah saya sambil memandang orang ramai. Dia sendiri bimbang mahu tunjukkan pandai di tempat orang sekalipun di situ kampung halaman menantunya sendiri. Manalah tahu tidak sama pula adat resam orang-orang di situ dengan di kampung halamannya. Setidak-tidaknya dia perlu juga berbudi bahasa terlebih dahulu sebelum doakan Jibah. Manalah tahu orang-orang di situ akan menuduhnya sengaja mahu tunjuk pandai. Tak apalah, Pak Haji sajalah tengokkan. Hajah Demah, emak Jibah, lantas saja mendesak. Dia juga tidak sabar lagi dengan keadaan Jibah yang terjerit-jerit. Takutkan Lasah yang dituduhkan. Maafkan saya. Dia juga tidak sabar lagi dengan keadaan Jibah yang terjerit-jerit. Takutkan Lasah yang dituduhnya buaya ganas tengah mengangakan mulut. Buaya betul ke yang kau nampak ni? Ataupun buaya darat, Jibah? Haji Mosli bagaikan menyindir lantas menampar-nampar bahu anak saudaranya itu. Mana ada buaya darat? Bentak Jibah menjegil mata merenung tepat Haji Mosli. Tak nampak ke kulitnya menggerutu? Taring itu dah macam mata gaji. Marah benar dia apabila diperolok-olokkan oleh bapa saudaranya itu. Segera ayah saya menyuruh Lasah menjauhkan diri dari Jibah. Sebaik sahaja Lasah berundur, lantas sahaja Jibah mengempaskan badannya dengan tangannya merangkak laksana buaya naik ke tebing sungai. Kau rupanya yang jadi buaya, bukannya si Lasah. Ejek ayah saya tersengih-sengih melihat. Jibah merangkak-rangkak di tengah rumah. Tiba-tiba sahaja Jibah mengangkat kepala. Dia mengangangkan mulut seperti buaya terjonggol kepala di tengah arus sungai. Hairan juga ayah saya dengan keadaan Jibah dengan tidak semena-mena menjadi demikian. Kalau mahu dikatakan badi buaya, rumah mereka bukannya di tepi sungai. Lagipun di Pulau Sebang tidak pernah pun mereka terjengah buaya menjonggol kepala di tengah arus sungai. Puas saya meramas-ramas tangan untuk pastikan sama ada tengah bermimpi ataupun bukan. Apakala terbayangkan kejadian tersebut berlaku di rumah kakak saya, memang saya dapat mengagak tatkala itu doa selamat dan bertahlil tengah rancak mereka lakukan sebaik sahaja selesai solat maghrib. Haji Mosli akan mengajak jiran-jiran solat berjemaah di rumahnya kalau dia menjemput kenduri doa selamat dan bertahlil. Saya percaya saat tersebut memang mereka tengah bertahlil lagi, tetapi bayangan itu semakin jelas memancar di hadapan saya.
Apalagi saya menuding jari bagaikan melamba-lamba ke arah saya dengan membacakan Al-Fatihah 17 kali, surah Al-Ikhlas 17 kali dan diikuti oleh dengan Ayatul Kursi juga 17 kali. Gama suara ayah saya membacakan ayat-ayat tersebut terasa bergegar di dalam dada saya. Gegaran itu semakin kencang hingga tangan saya ikut gemetar apabila dilekapkan ke situ sambil diusap-usap kuat. Sekaligus pula air mata saya bercucuran apabila suara ayah saya sayup-sayup terdengar di cuping telinga. Ketika ini terasa kabus menyelubungi seluruh tubuh saya hingga seolah-olah tenggelam di dalamnya. Apabila saya kuatkan tangan mahu melepaskan diri daripada kabus tersebut, jibah masih lagi tertiarap di tengah rumah dengan tangan terkuat-kuat bagaikan merangkak seperti buaya. "Kenapa Angah tak mau datang?" Suara ayah saya bagaikan menyindir sebab saya terjengah muka. "Kenduri sanak saudara, patutnya Angah datang jengah muka," katanya dengan kesal dengan keputusan saya yang sengaja mau kejaran untuk mengikut Kadir Misai. Saya tidak menyahut. Memang gema kemarahan itu menyusup jauh ke dalam perasaan ayah saya. Dia tidak luahkan kepada sesiapa pun, tetapi memang dia kecewa apabila saya tidak menjengah muka sekalipun anak-anak dan isteri saya datang menjengah. Apabila tubuh jibah bertukar menjadi buaya merangkak di tengah rumah, tidak siapa pun berani mendekatinya. Tidak bertangguh pula dia menyambar lasah yang cuba menghambur di ke pintu. Belum sempat lasah mengelak, muncul panjang jibah lantas mengerkahnya. Lasah terperusuk ke dalam kerongkong hingga darah memercik di celah taring buaya laksana mata gergaji itu. Saat ini mereka yang melihat kejadian tersebut sekadar nampak jibah ketawa berdekah-dekah seperti merasa puas hati. Lasah yang terjegat di tepi pintu hanya terpampan dengan mata terkebil-kebil memerhati isterinya yang merangkak-rangkak di tengah rumah. "Macam mana kita nak buat ni Pak Haji?" Hajah Demah semakin cemas dengan keadaan anaknya. Bimbang juga dia sekiranya jibah tidak dapat menunaikan fardu haji akibat diganggu penyakit ganjil secara tiba-tiba. "Didajal orang ke jibah ni. Kerana iri hati nak ke Mekah?" Marah benar Hajah Demah dengan kejadian yang meresahkan dia ketika itu. Ayah saya tidak menyahut. Dia menggamit Haji Rosli supaya meletakkan tapak tangan ke ubun-ubun jibah. Kemudian dia berpaling ke arah saya menyuruh mara ke hadapan. Hairan juga Haji Mosli tatkala ayah saya bagaikan bercakap dengan saya sebelum membacakan doa. Sekaligus pula jibah bangun berdiri terhuyung hayang menuding ke arah saya di penjuru rumah. Dia menarik-narik rambutnya ketakutan dengan menangis sayu. "Tolonglah Ustaz, bukan salah aku." Rintih jibah mahu melarikan diri dari langkahnya yang terketar-ketar. Dia jatuh terduduk sambil tangannya terkapai-kapai mahu selamatkan diri. "Nak ke mana kamu?" Jerkah ayah saya menjuruskan tapak tangannya ke muka jibah dengan membacakan Al-Fatihah 3 kali. Mengeliat-liat jibah menahan kesakitan seolah-olah disimbah dengan minyak panas yang mendidih. Perlahan-lahan tubuh jibah rebah ke lantai lemah tidak bermaya. Ketika ini saya melihat seorang lelaki tua memisahkan diri dari tubuh jibah yang lemah lantas berdiri. Kepalanya memanjang laksana buaya terjongol di tengah permukaan air. Apabila dia mahu melarikan diri dari tangan saya, sudah pun mencengkamnya sehingga terasa seolah-olah kepala cicak saya di bawah tapak tangan saya. Suara orang tua itu menjadi gemetar apabila diserkup tapak tangan yang besar laksana bukit menghimpit kepalanya. "Besarnya tapak tangan Ustaz ni!" Gerutu orang tua itu merungut-rungut hingga mereka terconggok di situ mendengar bisikan halus dari mulut jibah. "Mana ada Ustaz dekat sini?" bentak ayah saya menyindirnya. "Pak Haji tak nampak ke Ustaz pegang kepala saya ni?" Jibah termengah-mengah menggapai tangannya bagaikan mahu lepaskan diri. Memang lelaki tua berkepala buaya itu terkial-kial di bawah tapak tangan saya. Terketar-ketar dia memberitahu mengenai keturunannya memang pawang buaya untuk selamatkan orang-orang kampung diganggu buaya. Asal sahaja buaya mengganas di tengah arus, memang dia dijemput orang-orang kampung untuk menangkap buaya berkenaan. Dia akan turun menyelam ke tengah arus sampai 2-3 jam, barulah timbul semula ke permukaan air. Dia akan mengheret buaya yang ditangkap di tebing sungai. Setelah disembelih, dia sendiri yang akan melapah perut buaya berkenaan. Orang-orang kampung akan melihat dalam perut buaya itu bermacam perkakas peninggalan mangsa, sama ada tongkat, gelang ataupun subang yang berlonggok di dalam perut. Memang seisi kampung tahu mengenai pawang libin yang sanggup diajak ke mana-mana sahaja sekiranya penduduk-penduduk kampung diganggu buaya ganas. Tidak pernah seekor pun buaya terlepas sekiranya pawang libin sudah menyelam ke dasar sungai. Seisi kampung tahu pawang libin akan bertukar menjadi buaya yang berjalur putih di tengah belakangnya. Ke mana sahaja buaya ganas menyusup, di merata ceruk akan diselongkarnya habis.
Ketika ini Pawang Libin bukan lagi manusia menyelam di dasar sungai, tetapi buaya yang berjalur putih. Kerap kali juga orang-orang kampung melihat buaya berjalur putih di tengah belakang terjonggol di permukaan sungai. Sekiranya buaya berkenaan bermain di tengah arus, mereka seisi kampung tidak perlu bimbang. Tidak seekor pun buaya ganas berani terjonggol apabila buaya berjalur putih itu bermain-main di permukaan air. Mereka percaya buaya yang berjalur putih itu memang jelmaan Pawang Libin. Setelah Pawang Libin meninggal dunia pun, orang-orang kampung kerap kali ternampak buaya yang berjalur tengah belakang itu bermain di tengah arus sungai. Kalau kau ganggu Jibah, tubuh kau akan dipanah petir. Bentak saya merenung lelaki tua berkepala buaya itu. Aku tak ganggu Jibah, Pak Ustaz. Beritahu lelaki berkepala buaya itu tergetar-getar. Jibah yang terkejut sebab nampak aku. Rintihnya kesal dengan kejadian tersebut. Habis tu, kenapa yang kau ke sini? Soal saya keras setelah menyedari tenaganya bertambah lemah. Aku ni nak jumpa Lasah, dia ni ingin cucu cicit aku. Ujarnya mencebik bibir menahan kesakitan setelah sekian lama terhimpit di bawah tapak tangan saya seakan-akan bukit yang menyerku. Buat apa pula aku nak jumpa Lasah? Sengaja saya menyindirnya biar dia semakin terdesak. Lasah nak ke Mekah, apa salahnya aku ziarah? Lelaki berkepala buaya itu merintih-rintih sayu. Tetapi dia tidak membantah apabila saya memberi isyarat supaya dia berundur meninggalkan Jibah. Ketika dia meninggalkan kawasan rumah, lelaki berkepala buaya itu tersengguk-sengguk menangis sambil mengerling ke arah Lasah. Memang Jibah terkejut tatkala nampak suaminya Lasah tiba-tiba bertukar bagaikan kepala buaya. Sebab itulah dia terjerit ketakutan. Dia sendiri berbisik pada ayah saya sebab nampak saya merentap kepala buaya yang menyerkup Lasah seolah-olah topeng keras. Tetapi bukan Jibah sahaja yang menuduh saya terjonggol di situ tatkala dia meracau-racau. Anak kakak saya iaitu Ziman juga tercengang-cengang memberitahu maknya apabila nampak saya melintas di situ. Beberapa kali dia menegur saya, tetapi saya sekadar mengangguk kepala sahaja. Tidur ke Ustaz? Tegur Kadi Misai apabila kereta meranduk kegelapan malam melalui jalan yang berliku-liku itu. Dia memerhati saya mula mengalih sandar belakang setelah lama sangat terlelap mata. Di mana dah kita sekarang ni? Ujar saya lantas beristighfar beberapa kali. Jauh lagi lah kita ni nak sampai ke Jerantut. Ujar Kadir Misai. Dia beritahu selepas solat maghrib memang saya berbaring sebentar. Tetapi saya terus turun ke kereta dengan tidak menunggu masuk isyak. Disebabkan saya tidak bercakap sepatah pun, Kadir Misai pun ikut juga sama turun meninggalkan Siap Budin bersendirian di atas surau. Ketika saya masuk ke keretanya, hairan juga Kadir Misai disebabkan saya membolos masuk sedangkan keretanya masih lagi terkunci. Tidak lama selepas meninggal surau itulah, baru saya mengusap-usap muka perlahan. Lantas sahaja Kadir Misai menegur sebaik sahaja, saya mula membuka mata. Kita solat kat mana tadi, Kadir? Apabila saya kenangkan berhenti di surau bersama Siap Budin. Surau selepas dusun durian tu. Jelas Kadir Misai kerana dia sendiri tidak tahu di kampung mana kami berhenti solat. Beberapa kali saya beristighfar setelah diberitahu oleh Kadir Misai. Tetapi sengaja saya tidak memberitahu Kadir Misai. Memang surau yang ditemui itu hanyalah rumah buruk di tepi jalan. Tentu Siap Budin yang solat bersama-sama itu juga sekadar bayangan sahaja hingga saya terkeliru. Masakan selepas melintas dusun durian terdapat kampung tatkala melalui jalan yang berliku-liku di lereng bukit. Siap Budin juga bukanlah bersendirian sahaja. Setelah jemaah yang lain turun meninggalkan surau, saya dapat mengagap pengalaman bertemu Siap Budin sama juga dengan kejadian singgah di Surai Lebai Kidam di Serting sebelum itu. Lebai Kidam yang sudah meninggal dunia lebih 15 tahun itu saya temuinya di surau semasa dalam perjalanan ke rumah Pak Hid di Bukit Kelulut. Disebabkan sewaktu melintasi surau Lebai Kidam waktu malam, ketika balik dari rumah Pak Hid di sebelah paginya, saya singgah juga di surau Lebai Kidam. Memang saya sudah duga surau berkenaan tinggal usang dengan sarang laba-laba di Merata Ceruk. Pak Hid sendiri yang beritahu mengenai Lebai Kidam yang sudah meninggal dunia. Sekalipun saya ceritakan tentang sebab solat bersama dengan Lebai Kidam di situ. Tersengguk-sengguk Pak Hid menangis setelah diberitahu mengenai pertemuan dengan Lebai Kidam itu. Dia tahu Lebai Kidam sudah lebih 15 tahun meninggal dunia. Bagaimana pula boleh terjongkok di tengah suraunya solat bersama dengan saya. Balik nanti kita singgah kat surau tu ya. Lantas saya menepuk bahu Kadir Misai. Ustaz ingat surau tu sama dengan surau Lebai Kidam dulu? Segera Kadir Misai menyahut apabila dia juga teringat kejadian solat.
disurau Lebah Kidam diserting. Kita singgah je, apa salahnya kan? Beritahu saya tersengih-sengih mengerling Kadir Misai. Belum sempat Kadir Misai menyahut, tiba-tiba saja tayar kereta meletup. Serentak dengan itu, kereta terbabas di tepi jalan sampai berpusing ke belakang. Mujur juga tidak terbalik akibat tayar yang pecah tidak semena-mena. Tetapi Kadir Misai tidak bimbang apa-apa. Dia boleh gantikan semula tayar pancik itu dengan tayar yang ganti. Sudah beberapa kali dia terkena kejadian demikian. Kalau setakat kerosakan sikit, keretanya memang dia boleh baiki juga. Ketika dia menggantikan tayar kereta yang pancit itulah, Kadir Misai terkejut kerana Siap Budin tercekat di sisinya. Siap Budin membantu dia menggantikan tayar kereta berkenaan. Ada rahmatnya kereta awak pancit ni, ujar Siap Budin perlahan. Kalau awak nak cepat sampai ke Jerantut, entah apa pula malangnya. Jelasnya sewaktu Siap Budin meninggalkan kami sambil dia mengerling ke arah saya. Ketika Siap Budin bersalam dengan saya, terasa tangannya lembut laksana gabus. Tetapi sempat juga dia berbisik kepada saya. Ustaz tentu lebih tahu dari saya. Saya mengangguk perlahan sambil mengesap pelupuk mata.